memang main dengan bahasa, berlawan-lawan dan berbangga-bangga dengan syair. Ya, dia gantung di Kaabah, ya, cuba lawan Quran, satu orang pun tak boleh. Itu mukjizat kesastraan Al-Quran. Tetapi dari segi hukum hakam, undang-undang dia, peraturan dia yang lengkap tu, sampai sekarang orang tak boleh lawan. Ya, tak ada satu pun kitab yang boleh memberikan kebahagiaan, perundangan, keamanan melainkan Quran. Tengoklah, cuba lawan. Sebab tu Quran tu dia boleh berlawan sampai kiamat dengan siapa-siapa saja dari apa-apa sudut, ya. Jadi maknanya inilah mukjizat yang kekal sampai hari akhirat. Sampai ke kiamat, ya. Akhirat dah tak pakai dah. Okey. Tabut maknanya peti, ya. Ayatiyakumut tabut. Oh, tak habis lagi. Sikit lagi kita habiskan. Yang ni saya padam. Ya. Tabus ni tak ada apa ke? Tak ada siapa-siapa yang ada tanda wakaf? Tak ada. Siapa punya Quran tak ada tanda wakaf? Dia kalau Quran yang terkini ni banyak kita sama lah. Sebab Mushaf Osmani cetakkan kebanyakan kita Madinah, Syria. Kalau Quran Majid dulu, mungkin kita nampak perbezaan-perbezaan tanda wakaf. Atau Indonesia yang terjemahan tak ada, Kalau tak ada, tak apalah. Ya, sebenarnya kalau bahasa Melayu ada koma situ. Baru kita akan senang faham, Cuba terjemahkan dulu. Qala. Dia tak boleh sebut sebab dah ada yang berkatanya. Dan telah berkata, ataupun Nabi mereka telah berkata lahum kepada mereka, ya. Nabi Samuel telah berkata kepada mereka, iaitu Bani Israel, inna ayata mulkihi, tanda kerajaannya, kerajaan Talut, ya, an ya'tiya, ia pun tak boleh sebut sebab ni dah ada. Sama ada bahawa datang kepada kamu peti itu, ataupun peti itu datang kepada kamu, akan dibawa oleh Talut, ya, ada kat rumah dia. Pergi tengok, ya. Okey. Satu apa dia? Fihi ada dua perkataan. Fi dengan hi. Apa makna fihi? Padanya, di dalamnya. Okey. Saya nak buat ni koma ni sebab saya seolah nak mulakan ayat. Sebab ayat, tuan-tuan, kalau al-ustaz, kenapa dia bagi depan? Dia jadi tak ada fi'il pun. Ini isim. Bila memulakan ayat dia jadi apa? Dia jadi subjek. Inilah subjek disebut apa? Mubtada. Tuan-tuan, kalau dimulakan dengan isim dia jadi mubtada. Dia pola ayat dia mubtada dan khabar. Kalau ayat tu dimula dengan fi'il, baru cari fa'il, maf'ul bih. Tapi kalau mula dengan isim, dia akan terus jadi subjek. Ya, al-ustaz fil fasli. Contoh lama saya kan, tak berubah-ubah. Okey. Mana khabar dia? Fil fasli. Khabar, Apa makna al-ustaz fil fasli? Ustaz itu ada dalam kelas. Satu. Kalau saya buat terbalik, macam mana? Fil fasli, sekejap. Fil fasli. Apa makna fil fasli? Dalam kelas itu al-ustazu. Mana dia punya subjek? Tetap ustaz, Fil fasli jadi khabar. Tetapi khabar ni dipanggil khabar apa? Khabar yang didahulukan dipanggil, kita belajar apa dulu? Muqaddam. Khabar
Tak pernah belajar? Saya suami. Memang tak belajar, tapi muqaddam dah kan? Saya kata dah belajar muqaddam. Kenapa dinamakan muqaddam? Sebab itulah pelajaran yang perlu didahulukan. Kalau tak boleh nak baca Quran. Sekarang ni bolehlah macam-macam teknik kan, Iqra' lah, Al-Baghdadi lah, Al-Barqi lah, Al-Badri lah, macam-macam al dah keluar dah. Tapi itu baguslah perkembangan untuk, saya rasa berkembang teknik-teknik itu kepada sebelah Asia Tenggara. Sebab penduduk Islam dia ramai, kita masyarakat Melayu ni antara ni mungkin jumlah yang berbangsa Melayu Muslim di dunia ni dah jadi orang Islam paling ramai di dunia kan. Mungkin dah mengalahkan orang Arab. Orang Arab dia tidak perlu sangat pada teknik ni sebab dia dah unik bangsa dia. Saya pun tak cuba muqaddam dekat Arab. Dia tengok budak saya kalau bawa Quran, saya pun pening juga. Kalau saya budak ni gila belajar dah tak tahu Quran. Tapi kita di Asia Tenggara ni, ya bagusnya lahir teknik tu ialah macam mana mereka nak mempercepatkan orang yang bukan Arab ni dapat belajar Quran. Tengok 5 tahun dah boleh baca, 6 tahun boleh, 7 tahun khatam. Ada syaitu. Maknanya dengan kepantasan teknik-teknik baru ni menyamai orang Arab dari segi keupayaan membaca. Cuma tak faham. Faham tu kena satu sudut lain lah. Kita punya sikit 10 kali ganda untuk belajar daripada orang Arab untuk memaham. Tapi dari segi keupayaan membaca rasanya sama hebat. Bahkan silap-silap kita hebat. Dari segi makhraj sebutan dia. Okey, ini muqaddam Mana formula yang saya nak bagi di sini macam ni ini pelajaran baru, formula. Apabila ayat dimulakan dengan haraf jar, maka mubtada apa? Subjek, mubtada ataupun subjek akan dikemudiankan. Ini formula. Maknanya cari je harf jar yang 9 tu. Harf jar min, ala, bi, ila, fi, kaf, an, rubba, lam. Bila ayat dimulakan dengan harf jar, bermakna mubtada dia akan dikemudiankan. Kesian kakak-kakak duduk belakang. Nampak ke? Ya. Dah orang duduk depan tinggi-tinggi. Sebab tu pentas kakak bagus lah apalah. Tapi bagus juga sini berkawan. Ada tuan-tuan nak tengok kereta orang datang sekali tunggu kat saya. Subjek dia baris depan. Khabar dia baris bawah ke pada? Khabar dia sepatutnya bagi depan. Tapi kalau lepas harf jar mesti bagi bawah. Kita tak dapat nak dikira sebab harf jar dia kuasa dia kuat. Sebab ada harf jar mesti fi'il fasli. Sepatutnya dia baris atas. Sepatutnya khabar bagi depan. Kan? Muhammadun Tayyibun, Muhammadun Rasul. Sekali satu formula yang tuan-tuan nak pegang ialah kalau tuan-tuan tengok ayat tu mula dengan harf jar, maknanya mubtada dia mesti terbelakang. Dia mesti harf jar dan isim selepas dia mesti jadi khabar atau predikat. Macam fi'il fasli dia mesti jadi apa? Mesti jadi predikat, khabar dia. Mana mubtada dia? Itu dia al-ustaz. Dalam saya lari kat sini sebab tuan-tuan nak salin. Sebab saya lari. Okey, jadi bermakna al-ustaz akan jadi apa? Ni lah mubtada, jadi subjek lah. Mubtada yang dikemudiankan dipanggil muakhar. Kalau khabar yang dikedepankan dipanggil mubtada.
Dia terbalik macam tu ya. Fil fasli. Sebab dia macam ni, ayat dia sama ya. Al-ustaz fil fasli. Ustaz itu ada dalam kelas. Fil fasli al-ustaz. Dalam kelas itu ada ustaz. Tetapi yang ini siapa penting ayat pertama? Ustaz. Sebab orang tanya ustaz kat mana? Oh, ustaz yang paling penting ustaz. Orang cari ustaz. Ustaz tu dalam kelas. Ni yang paling penting apa? Dalam kelas. Siapa? Kebetulan ada ustaz, tapi ramai orang lain lagi. Ya, ustaz taklah penting sangat. Yang paling penting orang nak tahu dalam kelas siapa ada. Ya. Boleh? Sekarang ayat ni dimulakan dengan apa ni? Fi. Haraf jar kan? Mesti dia akan jadi apa fi ni? Mesti jadi khabar muqaddam. Sebab ini lebih penting. Nak nyatakan fihi. Apa makna fihi? Dalamnya. Nak cerita dalam ni. Dalam apa tu? Dalam tabut. Ya, dalam peti. Khabar muqaddam dalam peti muqaddam. Dah muqammad dah. Muqaddam dalamnya, dalam peti itu ada apa? Fihi sakinatun. Apa makna sakinah? Ketenangan. Sakinatun, ketenangan. Dalamnya, di dalam dalam peti tersebut ada ketenangan. Macam kita nak terjemah ni lah. Fil fasli ustazun. Apa makna fil fasli? Kelas itu ada ustaz. Fihi sakinatun. Di dalamnya, iaitu kalau kita nak sebut fis sunduk pula, fit tabut sakinatun. Di dalam peti itu ada ketenangan. Di mana ketenangan tu? Bukanlah buka tu tenang sebab ada magic. Sebab mereka tak boleh nak percaya kecuali ada bukti. Sebab dia betul kan ni kalau dia dilatih oleh Allah. Jadi Nabi SAW kata buktinya dia sekarang ni pegang tabut. Tabut ni diberikan oleh malaikat. Pergi tengok. Bila tengok, jadi ini bukti daripada Allah. Jadi mana mereka pun boleh terima. Dia katakan setelah tengok tabut tu, mereka menerima dan selepas tu dia orang berikrar. Kena tunjuk bukti. Kalau kita sekarang kena bawa manuskrip pergi museum. Kita punya asal-usul di sini. Kita adalah panglima tu. Kita kilau punya orang untuk pahaman. Jangan cepat mengalah. Jadi maknanya dia kena dibuktikan. Sebab tu sejarah tu penting. Okey, saya padam ni. Dah dapat dah Ini siapa penting? Sakinah ke penting? Fihi. Yang mana didahulukan dalam peti tu. Peti tu penting. Bila dah tengok peti tu baru dapat ketenangan. Fihi sakinatun. Lepas tu? Min rabbikum. Apa makna min rabbikum? Dari Tuhan kamu. Tuan-tuan dah pandai dah tu, tak payah dah. Rabbi bagi bawah sebab apa? Kenapa harf jar? Dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Kom jadi? Mudhaf. Itu je soalan-soalan. Cuba tuan-tuan terjemahkan fihi sakinatun. Ketenangan. Dari Tuhan kamu. Sampai situ dulu tuan-tuan. Kita rekan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa na'udzu insana la yusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung semula pelajaran kita daripada ayat fihi sakinatun mir rabbikum. Ya, ni saya padam Okey. Fihi maknanya dalamnya, di dalam tabut tersebut, ya, peti tersebut terdapat sakinatun, ya, ketenangan. Dia bagi depan sebab apa? Ada khabar, mesti ada mubtada, ya, ataupun subjek. Mubtada tu kemudiankan dipanggil muakhar, dikemudiankan. Macam mana kita kata fil fasli ustaz. Dalam kelas tu ada ustaz. Di dalamnya, di dalam peti itu ada ketenangan, ya. Sebab dia orang tak tenang hati, tak percaya tentang pelantikan Talut. Jadi bila nampak tabut tu, dia tahu itu satu tanda daripada Allah Ta'ala. Sakinatun min Rabbikum, Tuhan kamu. Kemudian apa dia? Wa. Haraf apa tu? Haraf ataf. Ataf. Selepas haraf ataf jadi apa? Ma'tuf. Apa dia? Baqiyatun. Dia lepas ma'tuf, lepas ataf panggil ma'tuf. Bagi apa ma'tuf? Baris mengikut. Mengikut baris sebelumnya. Dia mengikut baris ni. Maknanya di dalamnya terdapat sakinatun mir rabbikum, ketenangan daripada Tuhan kamu, dan dalamnya terdapat baqiyatun. Apa makna baqiyatun? Sisa. Baki cakap Melayu. Baki, sisa. Okey, baqiyatun, lepas tu apa? Ya? Mimma. Ada dua perkataan yang bergabung. Apa dia? Min haraf jar, makna apa? Dari. Ma, ya, daripada apa yang. Ini isim apa ni? Ma. Isim mausul. Kalau man makna apa? Siapa yang. Kalau alladhi, seorang lelaki yang. Kalau seorang perempuan yang, alladhi. Itu kena cepat-cepat puasa, ya. Ini kita tanda yang X ni maknanya masuk dalam isim popular, dan haraf popular. Mimma, daripada. Saki baki ataupun sisa-sisa. Mimma, daripada apa yang. Lepas tu perkataan apa? Taroka. Fi'il apa taroka? Cuba tengok hujung dia ada penambahan tak? Ya, tak ada. Okey, kalau tak ada, apa dhamir dia? Huwa taroka maknanya? Ya. Dia telah tinggalkan. Kalau tak boleh tak apa. Suara saya okey kan? Boleh tak? Masalah. Kakak dulu. Nanti kakak pula tak dapat. Mikrofon pun tak dapat. Tidak, kakak dulu. Okey. Baki-baki daripada apa yang taroka, dia telah tinggalkan. Fi'il apa ni? Ya, satu markah. Kena cari apa untuk dapat setengah lagi? Fa'il. Sebut fa'il dia setengah markah. Jadi kena cari dia punya fa'il dia, siapa dia. Itulah ikut kaedah, sama ada cari bagi depan ataupun cari dhamir yang tersembunyi. Ada tak disebut siapa yang tinggalkan tu? Apa? Mana fa'il dia? Jadi kita guna kaedah satu ke kaedah dua? Cari isim baris depan. Siapa yang tinggalkan? Luha ni fa'il kan bagi depan tu. Apa yang telah dia tinggalkan, tak payah sebut dia, sebab apa yang ditinggal, apa yang alu, mana apa alu? Keluarga. Lepas tu Musa. Okey, alu isim tu fi'il ke haraf? Isim. Tanda dia? Ya.
Ini tak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf. Alu maknanya apa? Keluarga. Nak disandarkan keluarga ni kepada siapa? Keluarga Musa. Apa yang alu Musa? Musa jadi apa? Ini memang bagi atas dia Musa, bagi bawah dia Musa, bagi depan Musa. Takkan disebut musuh Dia Musa memang tak boleh nak ubah. Perkataan tu macam Musa, Isa, Salwa, Muna, yang ujung dia ada alif maksurah tu, Yusra, Bushra, Bukhra, itu memang tak dapat dibacakan hujung kerana ada alif maksurah ni. Ini ya, tapi bunyinya bunyi apa? Bunyi alif, bukan Musai. Musa bunyi alif, ini dipanggil alif maksurah. Jadi sebab mudhaf ilaih kena sebut serentak. Okey, kalau kita nak senang cakap Melayu, ya, kita kena tangkap fa'il dulu. Mimma, apa yang alu Musa taraka, telah tinggalkan. Kalau cara kitab tua, daripada apa yang telah tinggalkan oleh. Kenapa oleh tu? Kenapa oleh? Oleh itu adalah terjemahan fa'il. Kalau maf'ul lebih macam mana terjemah? Akan ataupun kepada. Ini maf'ul lebih. Ya'ti. Apa makna ya'ti? Datang saja. Datang akan kamu atau datang kepada kamu. Itu terjemahan maf'ul lebih. Tuan-tuan baca kitab tua tu. Sekarang ni orang-orang pondok, aliran-aliran pondok banyak mengembangkan pengajian kitab tua ni. Tuan-tuan akan tengok terjemahan oleh itu adalah terjemahan fa'il. Saya kata di sini daripada apa yang telah meninggalkan oleh keluarga Musa. Kalau di sini dia akan terjemah bahawa datang akan kamu oleh sabut itu, dia kata. Jangan pening kepala Dia akan sebut al tu itulah, bahawa datang akan kamu oleh sabut itu. Kenapa oleh? Oleh itu terjemahan fa'il. Akan tu terjemahan maf'ul lebih. Itu kena mainlah dengan kitab tua. Setiap yang boleh dapat itu. Tapi kalau pening-pening sangat baca kitab tua tu, baca kitab Arab tu senang. Sebab dia asalnya daripada terjemahan Arab lah. Mimma wa baqiyatun. Apa makna baqiyatun? Sisa-sisa. Mimma, apa yang taraka. Ia tak boleh sebut tadi sebab faedah dia. Apa yang telah tinggalkan oleh keluarga Musa, ataupun apa yang keluarga Musa telah tinggalkan. Dia dalam tu memang dikatakan dalam kitab tafsir ada tongkat Nabi Musa pun ada di situ, serban Nabi Allah Harun pun ada di situ, beberapa lembaran Taurat pun ada, dan beberapa cebisan daripada manna. Dalam zaman Nabi Musa dulu, dia orang minta manna wa salwa. Manna tu ialah madu yang turun daripada langit, yang melekat-lekat dekat daun-daun pokok tu untuk mereka dapat minum pada air madu tersebut. Salwa tak boleh simpan takut basi. Salwa apa? Itu burung, macam burung puyuh kata orang terjemahan Indonesia dia. Itu makan habislah. Tapi salwa tu ada, ditinggalkan, ada lagi dalam peti tersebut. Sebagai bukti bahawa ini apa ni? Maknanya sebagai satu tanda pemilihan Allah kepada Talut, bahawa dia akan mengetuai tentera Bani Israel melawan Jalut nanti. Mimma taraka alu Musa, lepas tu wa alu Haruna. Wa alu Harun Okey. Dan alu keluarga. Kenapa dia bagi depan ni? Dia ikut baris alu tu. Sebab waw, ni waw apa? Ataf. Selepas waw ataf dipanggil apa? Ma'tuf. Ma'tuf mengikut sebelum dia. Kalau ali Musa, wa
ali Harun. Alu kenapa tak ada alif lam? Tanwin? Mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaih dia? Haruna. Ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Haruni ke na? Nah, mudhafun ilaih bagi apa? Bawah. Okey. Dia bagi atas ni sebab ada nama khas di dalam bahasa Arab yang dia kata mamnu'. Mamnu'. Tahu makna mamnu'? Mamnu' maknanya dilarang, dihalang. Min, mana min? As-sarfi. Sarfi tahu tak? Tak tahu. Kalau tak tahu makna sarfi ni, saya terjemahkan dia dilarang daripada saraf, makna 3 perkara. 2 syarat dia sama dengan mudhaf. Apa syarat mudhaf? Dia tak boleh alif lam, dia tak boleh tanwin. Itu sama dengan mudhaf, syarat dia. Satu lagi yang tak sama, dia tak boleh. Sepatutnya mudhaf ilaih bagi apa? Bawah. Dia tak boleh bagi bawah. Dia ni perkataan dia kebanyakan semua daripada Nabi Allah Ibrahim sampailah kepada Nabi Allah Isa tu, nama Bani Israel yang lebih daripada nama bukan Arab, lebih daripada 3 huruf dikatakan. Daripada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua dia tak boleh dialiflamkan, tak boleh tanwin, dan dia tak boleh bagi bawah. Sebab mudhafun ilaih sepatutnya bagi bawah. Dia terpaksa naik atas sebab tak wujud perkataan tu. Cuba cari perkataan apa ni Ismail. Ismail tu ada, Ismailan, Ismailitan. Macam ya bani Bani Adam. Adam memang tak boleh tanwin, tak boleh alif lam juga. Dia tak ada adami, tak ada. Jadi kita akan tahu perkataan tu dalam Quran senang je. Tengok lepas harf jar. Lepas harf jar dia sepatutnya bagi bawah, dia naik ke atas. Dia mamnu' min as-sarf lah tu. Secara umum dia, saya pun tidak menguasai keseluruhannya. Sebab tu itu masalah saya dalam IKIM tu, saya ni mamnu' min as-sarf boleh tak bagi bawah, itu susah sikit Fatimah, Khadijah. Kalau kita baca hadis an Aisyah. An Aisyah tak betul? Biasa dengar? Tengok sembilan hadis. Dia tak boleh bagi bawah. An Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Umar pun tak boleh bagi bawah. Kalau kita baca riwayat Umar, an Umar, sepatutnya lepas an mesti baris bawah. Tapi dalam hadis akan baca an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pun tak boleh. Hurairah tu tak boleh bagi bawah. Sepatutnya Abu Hurairah ini. Tapi kita akan baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini semua kita tahulah senangnya sebab ulama dah bariskan. Kalau tak ada baris tu, itu yang kadang-kadang silap. Saya pun tersilap juga kadang-kadang sebab tak confirm ini masuk tak kategori mamnu' min as-sarf. Tapi dalam Quran biasa semua Bani Israel, termasuk Israel tu, termasuk Fir'aun tak boleh bagi bawah, Maryam, Imran, itu semua nama-nama Bani Israel, dan kita tak akan jumpa dia bagi bawah alif lam ataupun tanwin. Ini 3 lah yang dipanggil mamnu', dihalang daripada saraf. Saraf ni susah nak disebut. Yang sebenarnya saraf tu pecahan. Tapi pecahan apa? Jadi orang susah nak faham. Kecuali kita nampakkan ada 3 kepantangannya. Kepantangannya 2 sama dengan mudhaf, tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Kemudian satu lagi dia tidak boleh bagi bawah. Okey. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Okey, mari kita terjemahkan semula. Fihi, di dalamnya, di dalam tabut atau peti tersebut terdapat sakinatun, ketenangan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, sebab dah ada bukti bahawa ini datang daripada Allah. Wa
baqiyatun, sisa mimma, dari apa yang alu Musa. Oh, ini susah sikit, kena masukkan situ pula daripada apa yang taraka, telah tinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Nabi Allah Harun. Okey, saya padam dah tak muat dah. Daripada apa yang telah tinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Nabi Harun, ataupun daripada apa yang keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun telah tinggalkan. Okey. Seterusnya perkataan apa kita sambung? Tahmilu. Cuba tuan-tuan tengok ni. Tahmilu dulu perkataan tu. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Cuba tengok pangkal dia ta, hujung dia bagi depan apa dia? Apa dhamir dia? Kalau wa yahmilu. Hiya. Ada pendapat lain? Siapa nampak hiya dia mungkin dia dia mesti dua bertindih. Dalam fi'il mudhari' tuan-tuan mesti nampak ada pertindihan, dua pertindihan. Pertama huwa dengan hiya dengan anta. Kedua yang bertindih sampai tiga tindihan dia. Boleh tengok? Tiga bertindih. Ini mesti nampak. Kalau tak nampak nanti boleh terkeliru. Tiga dhamir yang bertindih. Tengok fi'il mudhari'. Iya, anta, anti. Bukan. Kalau ni, cuba tengok. Ni tuan-tuan tengok betul-betul. Ta dengan ni ada dua dhamir terlibat kan? Ya dengan anta. Cuba tengok kalau penambahan ta pangkalnya, lepas tu alif nun ani. Ada berapa? Pertama antuma. Lagi antuma, dua-dua. Dua antuma sama. Apa makna huma di sini? Mereka berdua. Bukan lelaki di sini. Bawah dia perempuan. Kalau huma lelaki dia ya. Ini huma maknanya kalau tahmilu membawa, dia mereka berdua perempuan membawa. Okey? Kalau antuma tahmilani maknanya kamu berdua lelaki membawa. Kalau antuma bawa anti, kamu berdua perempuan membawa, sedang membawa. Okey, jadi tiga dhamir bertindih. Itu menjadikan kita bila baca tengok tiga ni dan kita kena pastikan mana satu. Pilih salah satu apa yang dikehendaki oleh ayat. Okey, cuba jalankan sekejap fi'il mudhari' supaya tuan-tuan tandakan pertindihan tu Okey, huwa yahmilu, huma yahmilani, hiya tahmilu, huma kunna yahmilna, anta tahmilu, antuma tahmilani, antum tahmiluna, anti tahmiluna, antuma tahmilani, antuna tahmilna, ana tahmilu, nahnu tahmilani. Okey, kalau jumpa tahmilu ni apa dhamir dia? Hiya ataupun anta. Ini engkau membawa ke dia yang bawa? Di sini yang kita kena tengok Kalau dia hiya, ia membawa fi'il apa? Mudhari'. Kalau dia melibatkan hiya atau huwa, kena cari fa'il dia. Ada bagi depan, ada siapa yang bawa ni? Malaikat. Cuba perkataan dia apa? Malaikat tu ya. Hu jadi apa?
Dhamir muttasil dengan fi'il. Dhamir muttasil dengan fi'il jadi apa? Mesti jadi maf'ul bih. Membawa, macam mana terjemah maf'ul bih? Hu. Iyalah, macam mana maf'ul bih tadi? Oleh ke akan? Akan. Membawa akannya. Maknanya tu mesti yang kena bawa. Siapa yang bawa? Al-malaikatu. Dia bagi depan kenapa? Fa'il. Okey, hu tu apa? Tabut. Okey, kalau kita nak terjemah cara tua dulu. Ia tak payah sebab fa'il dia ada. Bukan telah mudhari' akan membawa. Membawa akannya atau dia oleh malaikat itu. Ya, terjemahan fa'il ialah oleh, atau kalau cara Melayu moden sebut fa'il lah. Apa dia? Malaikat itu membawa nya tu apa tadi? Malaikat yang bawa tabut tersebut ni dia katakan setengah riwayat kata ke rumah Talut. Dihantar ke rumah Talut. Ya. Habis ayat tu? Jim. Habislah maknanya. Ayat ni sempurna di sini. Makna dijelaskan bahawa para malaikat membawa akannya, iaitu akan tabut yang isinya di situ beberapa sisi-sisi daripada kitab Taurat, tongkat Sayyidina Musa, serban Sayyidina Harun, dan beberapa keping daripada manna, iaitu madu yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel ketika dia bersama Nabi Musa dahulu. Jadi bila terkenang datuk nenek moyang dia punya sejarah tu, dia orang akhirnya dipanggil, diakur dan akhirnya mengikut Talut untuk pergi berperang. Okey, seterusnya tuan-tuan. Inna. Cuba baca inna lagi. Fi zalika la'ayatan. Pendek ya? La'ayatan lakum. Lepas tu lil ni in kuntum mu'minina. Okey, kita ambil daripada ni. Inna maknanya sesungguhnya. Ingat tak tadi haraf apa tu? Taukid. Dari segi fungsi dia, fungsi baris nasab, dia akan membariskan atas. Isim ke fa'il? Isim selepas dia. Bila jumpa inna, kalau tuan-tuan tak jumpa isim dia, memang tak faham. Mana dia? Mana isim inna? Zalika ya. Zalika ni sepatutnya bagi apa ni? Bawah, kerana terletak selepas haraf jar. Jangan usik dia. Ni sepatut bagi bawah ni. Zaliku. Zalika takkan jadi zaliku. Jadi mana? Yang sebenarnya tuan-tuan, inilah disiplin. Kalau kita disiplin ilmu tata bahasa, innal ustaz, mesti bagi apa ustaz? Al ustazah fil fasli, bukan bawah kelas, dalam kelas. Baris bawah. Ingat kakak kata ustaz bawah kelas tadi. Okey, ini akan jadi apa? Isim inna. Okey, mana khabar? Ini fil fasli akan jadi khabar inna. Okey, kalau saya buat begini triknya,
Inna fil fasli. Ya, cuba bariskan ustaz. Ya, al-ustaz. Kenapa? Isim inna. Jangan terpedaya. Ya, mesti lepas inna cari isim dia. Mesti ni. Tak kisahlah dia ke belakang ke. Ya. Kalau dia taruh macam ni, inna fil fasli la ustaz. Apa makna la? Bukan. Kalau la ustaz, ini tak ada seorang ustaz pun, dia jadi la ustazah. Ini la ustaz. Lam ni lam apa ni? Taukid. Sungguh ada ustaz. Ada lagi. Dia tak lari lagi. Makna dia menggunakan dua haraf taukid. Sesungguhnya benar-benar ustaz itu ada dalam kelas. Bukan tak ada ustaz. Kalau tak ada ustaz, dua harakat. La ustazah fil fasli. Tak ada seorang ustaz pun dalam kelas tu. Jadi tuan-tuan tengok sini. Mana isim inna? Tengok tu. Contoh ni. Ni. Ini isim inna. Kalau tuan-tuan nak faham cepat, ni dulu tangkap. Sesungguhnya la, sungguh atau benar-benar, benar-benar tanda, ya, menjadi tanda fi zalika. Fi pada zalika, itu tu ya apa? Tabut tu. Sesungguhnya benar-benar terdapat tanda, ya, di dalam benda itu, dalam tabut itu. Ya. Jadi maknanya kalau kita lambat faham sesungguhnya dalam kelas itu benar-benar ustaz, dia cara menterjemah lambat, dia memang tak sampai lah hajatnya. Cepat, pusingkan dia. Sesungguhnya benar-benar terdapat ustaz dalam kelas. Ya, sesungguhnya benar-benar terdapat tanda, ya, tanda pemilihan Allah Ta'ala kepada Talut fi zalika, ya, dalam tabut itu lakum, ya. Lakum apa? Bagi kamu wahai Bani Israel, ya. In, jika kuntum, adalah kamu. Kamu tu siapa? Bani Israel. Adalah kamu wahai Bani Israel mukminina, orang-orang yang beriman. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Alamatan ala mulkihi in kuntum amantum billahi haqqan fasma'u li Talut wa ati'u. Maknanya kalau kamu beriman betul-betul, ikut Talut, taat kepada perintahnya, kerana dia telah dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menutupi ibadat kita. Semula tuan-tuan, mari kita tutup di sini. Inna, kita ada dua pilihan, tapi asalkan tuan-tuan tak faham, kalau nak terus pun boleh dapat faham pun okey. Macam sesungguhnya dalam kelas itu benar-benar ada ustaz, boleh je. Tapi kalau tak faham sangat, inna la ustaz, sesungguhnya benar-benar ada ustaz lah. Kalau dah boleh faham macam tu, okey je. Tapi yang paling penting mesti nampak isim inna bagi atas. Okey, inna fi zalika, fi di dalam zalika itu, iaitu dalam tabut tu, la, benar-benar terdapat tanda, satu tanda, ya, lakum, bagi kamu wahai Bani Israel, in kuntum, kamu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
wa tawassaw bil haqqi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana